Sebelum kita pergi lebih jauh tentang fiction and facts dalam Finding Nemo, kita kena clearkan dulu Yang korang nampak ikan merah, oranye, putih ni kan, dia bukan Nemo. Sebab bila pergi kedai, pergi diving, pergi snorkeling, orang cakap, oh nampak ikan Nemo, ikan Nemo. Tak. Ikan yang stripe oranye putih tu kita panggil sebagai clownfish, ikan badut. Pertama sekali dalam Finding Nemo, korang nampak yang ada seekor ayah clownfish, nama dia Marlin. Marlin ni dia jaga seekor anak iaitu Nemo lah. Marlin ni seekor clownfish jantan. Benda tu sebenarnya fiction. Factually dalam clownfish, social hierarchy dorang paling tinggi ialah betina. So kalau dalam sea anemone ataupun dalam rumah dia tu, dalam sarang dia tu, yang paling menjaga anak-anak dia ni ialah si betina. Si jantan ni tugas dia untuk provide other things lah. Jadi kalau ikutkan secara factualnya, Marlin tu sepatutnya ialah betina. Tapi to give a sense of doubt ataupun kita bagi backup point lah kepada filem ni, some fans berteori sebenarnya Marlin ni dia dalam transitioning untuk menjadi betina. Sebab clownfish ni boleh hermaphrodite. Apa maksud hermaphrodite? Hermaphrodite adalah ability organisma untuk mengubah jantina dia daripada satu jantina kepada jantina lain berdasarkan beberapa faktor. Mungkin environmental factor ataupun genetical factor. Sebab tu pada mula-mula filem tu korang nampak yang Marlin ni macam anxious, macam tak terkeruan, and over the time apabila dia dah cukup berpengalaman, dia nampak lebih tenang pada hujung-hujung filem tu. Ialah sebagai ketua ataupun social hierarchy yang paling tinggi, ketua kan, which is betina untuk clownfish. Clownfish yang betina dan ketua ni akan lebih tenang rather than clownfish yang muda-muda macam bapak Marlin pada awal filem. Second scene ataupun second thing yang agak fiction dalam cerita tu juga, korang perasan tak ada satu great white shark yang besar, gigi dia terabur tu, nama dia Bruce. Bruce ni dia ada dua kawan, Chum and Anchor. Satu mako shark, satu lagi hammerhead shark. Benda ni fiction sebab great white shark dia tak ada kawan tau. Dia alone hunter. Dia akan memburu secara bersendirian. Jadi kalau dalam filem Finding Nemo ni kita nampak yang Bruce ni ada kawan, sebenarnya tak. Factually great white shark dia akan stand alone, dia akan duduk berseorangan bersendirian. Nombor 3, ada satu scene ni yang korang perasan Dory. Ikan Dory tu spesies blue tank fish. Dia kena sengat dengan jellyfish. Dia kena sengat-sengat sampai dia pingsan ataupun unconscious. Lepas tu Marlin cuba selamatkan dan Marlin macam kena sengat juga dengan jellyfish. Benda ni agak 50-50 fictional dengan factual. Sebab pada mula-mula cerita korang perasan yang Marlin ni duduk dalam satu rumah. Rumah tu ialah sea anemone. Sea anemone dengan jellyfish berada dalam satu filem yang sama iaitu filem Nidaria. Bererti kalau Marlin, clownfish ni selamat daripada sengatan sea anemone ada sengatan, Marlin juga boleh selamat daripada kena sengatan jellyfish. Tapi dalam filem tu kita nampak yang Marlin macam kena sengat juga dengan jellyfish. Dan macam mana Marlin ni ataupun clownfish ni boleh terselamat daripada kena sengatan sea anemone? Sebab sea anemone kan ada sengatan. Untuk clownfish dekat badan dorang secret a mucus layer. So mucus layer ni lah yang protect badan dorang daripada kena sengatan sea anemone. Kenapa clownfish duduk kat sea anemone? Sebab sea anemone tadi ada sengatan dan sengatan ini memberi protection kepada clownfish daripada pemangsa. Contoh macam barakuda. Jadinya tentang Finding Nemo ni sebenarnya ada banyak lagi beberapa fiction and facts yang boleh kita sembangkan daripada filem Finding Nemo ni. Mungkin kita akan buat part 2 ataupun mungkin kita akan buat filem lain macam Finding Dory ke. Korang bolehlah komen dekat bawah kalau korang nak filem lain yang kita boleh sembangkan.